Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita belajar kali ini kesan penyembuhan, ya, ataupun bahasa Inggerisnya healing crisis. Okay, faktor kesihatan, ya, sehat dan sakit. Okay, ini adalah secara jasmaniah, ya. So, sehat dan sakit ini banyak puncanya, tuan-tuan. Boleh jadi faktor batin dan boleh jadi faktor jasmani, ya. Kedua-dua ni mempengaruhi tubuh kita. Okey. Maksudnya secara saintifik ataupun secara batin ni ada gangguan-gangguan daripada makhluk-makhluk halus, ya, seperti jin. Itu boleh juga mengganggu kesihatan. So, tapi dalam video ni kita tidak membicarakan yang perkara-perkara dimensi lain, perkara-perkara gaib. Kita membicarakan mengenai saintifik secara jasmaniah, ya. Jadi kita bicara mengenai toksik dan kuman. Okey. Jadi kita tidak membicarakan faktor yang lain seperti faktor gangguan jin. Jadi tubuh yang sihat apabila kuantiti toksik dalam badan adalah kurang dari kadar yang boleh ditanggung oleh tubuh. Ini secara saintifik, tuan-tuan. So tubuh kita ni dia ada kadar yang dia boleh tanggung toksik itu. Kalau lebih daripada kadar itu, maka dia tak boleh tanggung, bermakna tubuh kita akan sakit. Okey. Jadi kalau di bawah kadar itu, bermakna tubuh masih sihat lagi, ya, boleh berfungsi dengan baik. Sebab semua badan orang semua ada toksik, tuan-tuan. Cuma kuantitinya saja tu. Kuantitinya ada yang banyak, ada yang kurang. Okey, dan juga jenis toksiknya dan lokasi toksiknya nanti kita akan bincang itu. Jadi bila tubuh akan sakit apabila toksik itu pada kadar yang melebihi tahap kapasiti tubuh kita untuk menanggung. Jadi itu kuantiti toksik itu penting. Jadi proses pembuangan toksik, kalau badan kita ni teratur proses pembuangannya, yang mana tubuh kita sentiasa mempunyai kadar toksik di bawah paras kesanggupan kita, bermakna kita akan sihat, insya-Allah, ya. Kita akan sihat, insya-Allah. Jadi bagaimana kita mengawal tahap toksik dalam tubuh kita? Kita satu senaman, tuan-tuan. Senaman, ya. Senaman mengeluarkan peluh. Jadi peluh itu adalah pembuangan toksik, ya. Pembuangan toksik melalui kulit kita, Okey, sebab kulit adalah tempat pembuangan toksik yang paling cepat, di kulit, ya, di kulit. Jadi itu kadang-kadang ini simptom juga kalau kita kurang minum air dan tubuh kita perlukan pembuangan toksik, dia akan keluar di kulit kita. Ya, jadi itu sebab apa kadang-kadang ada yang kulitnya ada bisul, ada nanah dan sebagainya. Itu kerana kurang minum air, tuan-tuan, ya. Jadi pembuangan toksik disalurkan ke situ melalui kulit. Senaman minda yang sihat. Jadi fikiran kita ni, tuan-tuan, memain peranan juga kepada kesihatan tubuh, ya. Stres, tekanan hidup, apabila kita berfikir yang negatif ini, dia akan mengganggu kesihatan kita. Hati yang bersih ini perasaan, tuan-tuan. Perasaan hati kita, kalau kita mempunyai sifat yang baik, tidak dengki, tidak khianat, tidak sebagainya, hati yang bersih, ya, itu akan mempengaruhi tubuh yang sihat. Dan ini hati yang bersih ini juga ada kaitan juga dengan gangguan makhluk halus, tuan-tuan. Kalau hati bersih, insya-Allah gangguan makhluk halus tidak akan terjadi, ya, insya-Allah. Dan pemakanan yang berkualiti. Jadi ini penting, makanan yang berkualiti itu yang kurang toksiknya ataupun tidak mengandungi toksik dan mengandungi bahan-bahan nutrisi yang membantu pembuangan toksik, ya, dan juga pemulihan sel-sel. Itu penting. Okey, jadi kalau kita amalkannya ini, bermakna tubuh kita insya-Allah akan sihat. Okey, ada 3 faktor utama dalam kesan penyembuhan ini yang mempengaruhi kesan penyembuhan. Pertama ialah jenis toksik. Okey, jenis toksik. Adakah toksik itu jenis yang berbahaya ataukah hanya tahap sederhana, atau yang tidak berbahaya, yang rendah risikonya, ya. Yang berbahaya contohnya racun, tuan-tuan. Racunlah. Apa-apa jenis racun. Sebab itu dia punya kimianya itu merosakkan sel-sel tubuh.
Contoh lainnya ialah bisa ular, bisa sengat serangga dan sebagainya. Okey. Yang sederhana mungkin makanan yang mengandungi acidic, yang bersifat acidic, contohnya minuman gas, ya. Banyak makan daging dan sebagainya, itu acidic. Jadi itu mempengaruhi tuan-tuan jenis toksik. Kedua ialah kuantiti toksik. Okey, kuantiti toksik. Adakah kuantitinya banyak atau sikit? Okey, atau sederhana, itu juga mempengaruhi kesan penyembuhan tuan-tuan, ya. Ketiga ialah lokasi toksik, di mana lokasinya, itu juga mempengaruhi jenis-jenis kesan penyembuhan yang kita akan hadapi. Okey, so di mana lokasi toksik itu nak dibuang dari mana ke mana, dari mana lokasinya, nak dibuang ke mana, nak dibuang ke air kencing ke, nak dibuang ke pelu ke, nak dibuang air besar ke, ya, daripada lokasi itu. Jadi itu semua memainkan peranan kepada kesan penyembuhan. Jadi tiga ni, jenis toksik, kuantiti toksik dan juga lokasi toksik. Jadi kita tidak tahu tuan-tuan apa kesan penyembuhan pada seseorang itu kalau kita tidak tahu dia punya tiga faktor ini. Okey. Ini adalah contoh-contoh yang biasa kita hadapi, kesan penyembuhan apabila berlakunya kesan penyembuhan dalam tubuh kita. Okey. So apapun produk yang kita guna, makanan kesihatan yang kita guna, apabila tubuh kita ni merawat atau membaik pulih, okey, sistem tubuh kita ni membaik pulih, sel-sel dalam tubuh kita, ini adalah yang berlaku tuan-tuan, ya. Secara generalnya, secara umumnya ini yang berlaku, ya. Tidak kisah tuan-tuan makan apa pun, antidot ke, gamat ke, aloe vera ke, klorofil ke, makan sayur-sayuran ke, buah-buahan ke, asalkan tubuh kita menggunakan nutrisi itu untuk merawat sel-sel tubuh, inilah yang akan berlaku. Sebab ini adalah sistem tubuh kita tuan-tuan, sistem tubuh kita, ya, sistem tubuh kita yang Tuhan telah jadikan. Okey, jadi kalau kita, ini dipanggil gejala kesan penyembuhan dia, ya. Kalau kita sakit kepala yang melampau, itu mungkin disebabkan oleh tekanan darah tinggi, tanda toksin sedang dibuang. Kalau kita demam, mungkin itu adalah peningkatan tahap metabolisme tengah naik, ataupun sistem tengah berlawan dengan kuman-kuman yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita cerit-berit, najis berbau, air kencing berbau, itu mungkin pembuangan toksin yang banyak di bahagian usus besar kita. Kalau perut kembung, itu mungkin sistem pengadaman kita yang lemah, ya. Jadi makan makanan yang membantu membanyakkan bakteria baik. Ada jenis bakteria baik yang dalam usus kita. Okey, dan bersihkan usus kita. So antidot itu ada aloe vera di dalamnya, so itu membantu. Ruam atau kulit gatal, kulit mumur dan keluar lendir, ini mungkin sistem hati kita yang lemah, liver, masalah usus besar atau pembuangan toksin melalui kulit kerana kurang minum air. Okey. Kalau kita menghadapi penghasilan lendir seperti selesema dan kahak, itu mungkin fungsi paru-paru yang lemah ataupun pembuangan toksin sedang berlaku di bahagian tersebut, ya. Kalau berlaku pendarahan hidung, itu mungkin kekurangan darah. Kalau berlaku rasa sakit pada otot dan sendi, itu mungkin badan kita berasid atau toksin berkumpul di bahagian tersebut dan sedang dibuang. So peningkatan rasa sakit di bahagian badan yang bermasalah, ini proses pembuangan toksin, sedang berlaku di bahagian tersebut. Jadi jangan berhenti, jangan berhenti. Bila ada rasa sakit, itu proses penyembuhan. Tidur yang bermasalah, itu mungkin sistem saraf kita ada masalah. Kitaran haid yang tidak menentu, kadang-kadang kegatalan pada alat sulit, terutama wanita, pengeluaran lendir yang banyak. Okay? So ini mungkin masalah hormon, dan juga mungkin ada masalah bawasir, okay, boleh jadi juga. 12 ialah apabila kita menghadapi keadaan lapar dan pening-pening, ini mungkin tekanan darah rendah ataupun anemia. Kalau kita ada gejala loya dan sembelit, ini mungkin masalah hati. Kalau kita ada masalah edema ataupun sakit pinggang, edema ni bengkak, bengkak muka ke bengkak organ-organ kita, itu boleh jadi masalah buah pinggang. Kalau kita ada masalah selalu mengantuk dan selalu kelesuan, badan tidak bermaya, itu mungkin masalah badan yang berasid tinggi, dan juga mungkin fungsi hati kita dah lemah, tak berapa nak berfungsi. Kalau kita ada gejala selalu haus, mata kabur, nafsu makan meningkat,
anggota badan kita kebas-kebas. Ini boleh dijadikan disebabkan oleh masalah diabetes, ya. Boleh juga keadaan di mana berat badan kita turun mendadak, itu boleh juga disebabkan oleh diabetes. Kalau gula dalam darah meningkat secara tiba-tiba, itu adalah pembuangan toksin, ya. Sedang berlaku di proses pembuangan gula di dalam darah kita untuk dibuang keluar. Okey, jadi jangan risau benda tu, ya. Tak ada masalah. Jangan risau. Itu adalah proses pembuangan toksin apabila gula dalam darah kita meningkat. Apabila kita mengambil makanan kesihatan ataupun kita bersenam dan sebagainya, okay? Itu proses pembuangan, ya, pembuangan toksik. So itu contoh yang Sifu boleh share tentang kesan penyembuhan. Kesan penyembuhan ini adalah kesan yang baik, tuan-tuan. Bila tuan-tuan menghadapi gejala-gejala ini, jangan risau, itu adalah proses yang natural, proses yang alami, ya. Jangan risau, sebab itu tubuh kita sedang membaik pulih, sedang dalam proses pembaik pulihan. Jangan berhenti apa yang tuan-tuan tengah buat, tengah makan ke, tengah exercise ke, tengah apa pun, itu adalah dalam proses penyembuhan. Okey, jadi sampai situ saja perkongsian Sifu untuk topik kesan penyembuhan. Jadi Sifu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.